perkahwinan tidak sah, yakni tidak harus, yakni tidak sah perkahwinan orang yang dipaksa. Allah berfirman, jangan kamu memaksa gadis-gadis kamu melakukan perzinaan, hingga ke akhir ayat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Khansa binti Khidam al-Ansariyah bahawasanya ayahnya telah mengahwinkannya dan dia pada ketika itu telah pun janda, tetapi dia tidak suka dengan tindakan ayahnya itu. Dia pun pergi kepada Nabi SAW, yakni dia menceritakan kepada baginda, maka baginda radda nikahaha, menolak perkahwinannya itu, yakni membatalkan. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, adakah perempuan itu perlu diminta berhubung dengan berhubung dengan faraj mereka, berhubung dengan perkahwinan lah, berhubung dengan soal ataupun berkenaan dengan perkahwinan mereka, yakni yang melibatkan faraj mereka lah, begitu maksudnya. Nabi SAW kata, ya, saya berkata perempuan anak dara diminta kebenarannya, diminta kebenaran hanya fatastahyi, tetapi dia malu, kerana itu dia diam. Nabi SAW menjawab, diamnya itulah izinnya, kebenarannya. Babun idza ukriha. Sebelum masuk bab ni, kita sudah baca dah, tinggal hadis yang terakhir. Dalam hadis yang terakhir ni, disebutkan baru ni, kita sudah terjemah dah. Abu Abdurrahman dan Hibban bin Atiyah dia bertengkar. Dua orang. Abu Abdurrahman berkata kepada Hibban, aku tahu dah, kata dia, apakah perkara yang membuatkan ketua kamu, kawan kamu, maksudnya ketua kamu ni, berani menumpahkan darah? Hibban ini dia duduk di sebelah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nya sebagai khalifah pada masa tu. Sayyidina Ali nak melancarkan perang terhadap Sayyidina Muawiyah. Jadi Abu Abdurrahman ni kata kepada Hibban, dia kata, aku tahu dah lah, kata dia, apa yang ketua kamu ni berani nak menumpahkan darah? Maksud beliau, sahibat itu, kawan engkau ataupun ketua kamu itu ialah Ali. Ali. Inilah ketua kepada Hibban. Jadi Hibban bin Atiyah ni dia penyokong Sayyidina Ali lah. Qala, Hibban berkata, ma huwa la aballak. Gapo la aballak tu tiada ayah bagimu. Tiada ayah bagimu tu penggunaan orang Arab guna gitu. Bukan kita boleh terjemah lagu tu kalau kita kat gapo kalau kita gapo qala syai'un sami'tuhu yaqul, kata Abu Abdurrahman, itu sesuatu yang aku sendiri pernah dengar dia kata. Hibban pun kata, gapo? Ma huwa, apa? Dia kata mana? Qala, dia kata, ba'athani, yani Ali kata, Rasulullah SAW telah mengutuskan aku dengan Zubair dan Aba Marsad, semua kami berkuda. Nabi SAW kata, kamu pergi sampai ke Raudhah Haj. Begitulah Abu Salamah mengatakan. Dia kata, Abu Awanah kata, ini perawi ni ni. Jadi Imam Bukhari ambil ni daripada Musa bin Ismail, qala haddatsana Abu Awanah. Qala haddatsana Abu Awanah. Demikianlah kata Abu Salamah. Dia kata. Dalam riwayat dia ni. Dia kata Abu Awanah kata lagu tu. Musa bin Ismail tu kata. Kerana di situ di Raudhah Haj itu ada seorang perempuan, bersamanya ada surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrikin. Surat itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Kamu pergi
bawa dia kepadaku. Kami pun pergi naik kuda hingga sampai ke situ. Supaya kita terjemah dalam pun. Jadi bila gitu, jumpalah. Mula-mula dia kata tak ada pun apa-apa surat pun dengan dia. Kami pun turun kuda unta dia tu. Cari tak jumpa. Hak dua orang sahabat saya tu kata Ali, dia kata kita tak ada jumpa ni, tak ada nampak ni surat ni. Qala perawi berkata faqultu, saya kata, yani Ali kata, tapi kita kan tak yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ni tidak berdusta. Takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta, dia kata ada tu. Ali pun bertindaklah. Dia kata, demi Tuhan yang orang bersumpah menggunakan namanya. Walladhi, demi yang yuhlafu bihi, orang bersumpah dengannya, yakni dengan nama Tuhan lah. Sebab perempuan itu dia tidak Islam. Jadi sama ada engkau buat keluar surat itu, kalau tidak aku akan telanjangkan engkau. Lama-lama dah pergi bahagia mari perempuan itu pun bukalah ikat pinggan dia. Dalam tu ada. Bila bawa keluar, mereka pun bawa lah surat tadi kepada Rasulullah. Jadi Umar pun kata bila tengok gitu, mana dia cerita kepada dia dalam surat tu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat dia pergi nak serai Mekah. Besar tu benda tu, pecah rahsia tu. Kalau kita kata lah ni rahsia negara lah. Rahsia negara. Dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Biar aku penggal lahirnya, kata Umar. Rasulullah pun kata, wahai Hatib, apakah yang mendorong kau melakukan begini? Bapa yang ini? Dia pun kata, bapa aku tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Takkan aku tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Waktu itu tetap beriman, kata dia. Tetapi saya ni tak ada apa-apa pun budi ataupun jasa kepada orang-orang musyrikin Mekah. Anak beranak tak ada yang boleh mempertahankan anak beranak, anak pinak saya sana. Orang lain ada, kata dia. Sahabat-sahabat engkau ni semua ada. Jadi orang tidak boleh pandai mudahlah anak beranak dia duduk sana. Sebab ada juga budi dia tu. Saya ni tak ada. Jadi dengan saya buat gini, kira-kiranya saya nak budilah kepada mereka. Saya nak budilah kepada mereka. Gitu. Nabi SAW pun kata, betul tu dia kata tu. Jangan kata apa-apa lah, kecuali hak molek lah, kata dia. Jangan kata apa-apa lah, kata. Umar pun ulas sekali lagi, dia kata, ya Rasulullah, dia ni telah khianat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin ini. Biar saya penggal leher dia. Rasulullah SAW lepas pada itu kata, bukankah dia ni ahli Badar dan Allah sudah pasti tahu tentang mereka, sehingga Allah berfirman, ini maknanya hadis qudsi lah, i'malu ma syi'tum faqad awjabtu lakumul jannah, lakukanlah apa yang kamu mahu, aku sudah pastikan syurga untuk kamu. Buatlah gapo. Faghrawraqat aynah, maka bergenanganlah air mata Umar. Faqala, dia pun kata, Umar pun tak ada arah lah, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahulah. Lagu tu. Jadi ada beberapa perkara di sini. Yang pertamanya tadi, Abu Abdurrahman kata kepada Hibban, aku tahu dah guana yang jadi berani. Ketuamu ni nak perang sama Islam, nak pergi serang, mana bunuh sama-sama Islam lah. Dia lah dulu nak melancarkan perang. Di sini menunjukkan dalam riwayat ni, dah banyak lagi dalam riwayat lain yang sebenarnya orang duduk tuduh Muawiyah nak berontak. Tidak. Dia tidak mula daripada dia nak perang ni. Sayyidina Ali dulu. Misal sini.
Dalam riwayat ni. Dah banyak lagi dalam riwayat Bukhari.